Hai, Assalamualaikum. Apa khabar untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din. Dan hari ini untuk pentafsiran psikometrik. Kita nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan inventory trait personality, struktur dan analytical. Apa tu? Dan yang paling penting, bukan sahaja murid-murid perlu tahu, tapi termasuk juga dengan guru-guru dan juga ibu bapa yang sedang menonton. Dan bukan saya yang akan menerangkan topik ini, tetapi kita akan bersama dengan seorang guru. Nak tahu siapa? Kita saksikan profil guru. Baik, kita dah berkenalan dah dengan guru kita pada hari ini. Assalamualaikum, Cikgu Ashikin. Waalaikumsalam, Din. Apa khabar, Din? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah juga, Din. Ya, sihat. Sihat dalam kesibukan tugas, sempat dari ke sini. Terima kasih, baru Cikgu. bermula sesi semester yang baru. Ya. Okey. Jadi baru 3 hari bersekolah. Okey. Dan bukan saja kami berdua di sini, kami juga turut dibantu oleh jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang kepada Cikgu Suhaili binti Abdul Ghani yang akan membantu kita sepanjang sesi pentafsiran psikometrik pada hari ini. Dan mungkin pada ibu bapa yang sedang menonton slot kita pada hari ini mungkin asing dengan topik kita hari ini, Cikgu. Inventory trait personality, struktur dan analytical. Nak sebut pun susah, Cikgu. Kan tak biasa, berbelit-belit rasanya. Itulah apa sebenarnya tu. Okey, Din. Sebelum kita mulakan, Din, Cikgu nak tunjukkan sedikit video yang boleh kita bincangkan selepas ini, yang berkaitan dengan tajuk yang akan kita bincangkan, iaitu struktur dan analytical. Okey, jadi kita saksikan video. Baik. Okey. Bagi robotik. Okey, robot ni tidak dikawal oleh mana-mana alat kontrol atau alat kawalan jauh. Ia hanya dimainkan atau display oleh koding yang telah yang cara yang telah disediakan. Lego, can you back to your page? Okey, robot ni adalah di manakah akan fikiran dia, di manakah minda dia. Okey, jadi inilah minda dia. Inilah minda dia. Dan minda ni kami bagi nama Zika. Zika. Okey, apa dia adalah inventory. Wow, Cikgu, video tu saya rasa macam nak masuk ke sekolah balik sebab murid-murid siap macam ada buat robot kereta. Ya, ciptaan mereka sendiri. Lita. Jadi apa sebenarnya, Cikgu, yang kita boleh pelajari dari video tu dengan topik kita hari ini? Okey, baiklah, Din. Melalui video yang kita melihat tadi, itu adalah hasil projek yang sekumpulan murid menghasilkan melalui ciptaan mereka sendiri. Ya, kalau kita tengok video tersebut, pelbagai personality yang ada pada murid-murid tersebut. Tapi cuma kita nak fokus pada hari ini adalah inventory trait personality, konstruk, struktur dan juga analytical. Okey. Kalau kita melihat video tersebut, untuk menghasilkan kajian seperti itu, Din, murid ini perlu penelitian, perlu mengkaji, ya. Dan murid-murid ini mesti mengikut peraturan dan dia ada jadual perancangan untuk menghasilkan tugasan tersebut. Dan juga mereka ini perlu mematuhi arahan guru, ya. Setiap pelaksanaan kerja itu guru dah tetapkan bila kena buat, siapa yang akan berurusan. Jadi kalau mereka ini tidak mengikut arahan ataupun murid yang tidak mengikut peraturan, mustahil untuk dapatkan hasil yang sebegitu baik. Jadi melalui video itulah yang kita akan
bincangkan topik pada hari ini, Din, iaitu berkenaan dengan struktur dan analytical. Baik. Okey. Jadi cikgu terus pergi kepada Sila cikgu. Pentaksiran psikometrik. Kita tengok sedikit apa yang dimaksudkan dengan inventory trait personality, seperti berdasarkan teori trait dan faktor oleh Framperson 1944, iaitu menolong individu mengenal potensi diri, kemudian mengumpul seberapa banyak maklumat mengenai sesuatu pekerjaan dalam bidang pengajian, dan membuat keputusan dalam memilih kerjaya selaras dengan trait personality mereka. Ya. Okey. Seterusnya, Din, teori ini juga mengandaikan bahawa setiap individu mempunyai corak kemampuan yang unik. Ya, setiap personality itu unik dan trait-trait tertentu dapat diukur dengan tepat dan selaras, mempunyai hubungan dengan keperluan asas dan pekerjaan. Ya, jadi kalau kita tengok kat sini, sasaran untuk inventory trait personality ini ialah untuk murid tingkatan 2 dan 4. Ya, instrumennya ada 150 soalan, dan pilihan jawapannya adalah ya ataupun tidak. Ya, jadi kita kena juga pastikan murid ini, tekankan kepada murid bahawa tidak ada jawapan betul atau salah. Dia ya tidak sahaja. Jadi kalau murid itu tidak pasti, mereka perlu jawab yang berkaitan dengan diri, yang dekat dengan diri mereka. Okey. Seterusnya skor dia adalah 0.1% sehingga 99%, dan tempoh masa adalah 30 hingga 40 minit. Okey, tak sampai 1 jam pun cikgu Okey. Okey, seterusnya Din, kita nak melihat kepada konstruk yang item yang menunjukkan konstruk struktur ya. Kalau kita tengok kat situ, ada 10 item, iaitu saya percaya kepada Okey, saya mementingkan pengurusan masa, saya ada jadual, dan kalau kita tengok antara 10 ni semua yang melibatkan peraturan, pengurusan masa untuk murid itu menjawab. Jadi kalau itu berkaitan dengan diri dia, contohnya saya mematuhi arahan kerja. Ya atau tidak? Ringkas. Kalau ya, iyalah. Kan dia jawab, so tak perlu nak berfikir panjang. Ini contoh konstruk struktur. Item yang mengandungi dalam konstruk struktur. Ya. Okey, kita pergi pula kepada konstruk analytical. Ya, konstruk analytical di mana ada juga 10 item. Kalau kita tengok, salah satunya adalah saya percaya sesuatu itu jika ada fakta. Saya seorang yang berhati-hati dalam membuat keputusan. Saya suka mata pelajaran matematik. Saya berfikir dahulu sebelum bertindak. Saya suka mencari penyelesaian kepada masalah yang rumit. Kalau kita melihat kepada 10 item ini, individu ataupun murid ya yang memiliki konstruk analytical ni adalah seorang yang prihatin, ya, seorang yang teliti, seorang yang mengkaji. Secara tak langsung kita boleh tafsirkan personality murid itu. Okey, daripada contoh ini yang murid-murid kena jawab ya ataupun tidak. Ya, betul. Item ini. Okey, boleh tak saya nak tahu cikgu apa sedikit perbezaan antara konstruk struktur dan konstruk analytical? Okey, kalau kita melihat kepada item tu sendiri, konstruk struktur ini dia melibatkan kepada seorang yang teliti, ya, seorang teliti, pembersih dan mengikut peraturan. Itu saya. Okey, tak apa dia. Nanti kita bincangkan dalam tajuk dia yang sebenar nanti. Baik. Okey, cikgu dah kata nanti. Jadi murid-murid, kita berhenti rehat dahulu. Kita sambung selepas ini di Didik TV KPM. Baik, terima kasih kepada anda, bukan saja murid-murid tetapi juga guru-guru dan juga ibu bapa yang sedang menonton Didik TV KPM, kerana sekarang ini saya bersama dengan Cikgu Nora Cikin membincangkan tentang pentaksiran psikometrik. Topik kita pada hari ini sangat-sangat menarik, inventory trait personality, struktur dan analytical. Tapi sekarang ini mungkin fokus kita cikgu kepada struktur tu cikgu. Apa dia tu sebenarnya cikgu? Okey, Din, tadi kita dah
melihat kepada item struktur itu sendiri. Ada 10 item yang mana kalau kita rumuskan dia lebih kepada seorang yang mengikut peraturan, ya, kekemasan. Jadi kita tengok definisi struktur itu adalah seorang individu yang suka kekemasan dan kebersihan, melakukan perkara yang berulang-ulang dan terperinci, serta individu yang mempunyai pendirian dan keputusan yang tetap. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, struktur ni orang yang memang mesti ada perancangan. Okey. Ya, kalau tadi dia kata dia seorang yang begitu, kan mesti ada plan apa nak buat selepas ini ya. Kalau kita tengok murid yang ada struktur yang tinggi ini, dia ada contohnya ada jadual belajar, jadual harian, mingguan. Jadual harian. Kemudian sebelum pergi sekolah, malam tu dia dah selesaikan kerja, dia dah kemas buku, dia dah kemas pakaian supaya esoknya dia tak akan kelam kabut. Tak ada kerja-kerja di minit akhir. Ya, tak bukan kerja-kerja di saat akhir ya. Okey, jadi kita pergi seterusnya kepada tafsiran skor dia, Din. Ya, jadi untuk makluman, jika kita melihat kepada pentafsiran skor ITP ni ada 3 tahap. Okay. Ya. Kita ada tahap rendah, tahap sederhana dan juga tahap tinggi. Jadi kita tengok satu persatu, iaitu yang pertama adalah struktur rendah. Ya. Skor rendah di mana skornya adalah 1 hingga 30%. Jadi untuk skor rendah ini adalah individu lebih suka kepada aktiviti yang tidak sistematik. Okey. Tidak sempurna lah, ya, tidak berulang-ulang dan tidak suka kepada peraturan rigid. Okey. Kalau masa di sekolah dulu ada tak murid yang macam ni? Ada. Kan? Ada, saya nak beritahu nama takut dia malu pula. Lama dah cerita tadi. Okay, tak apa. Itulah uniknya manusia ni, Din. Ya? Berbeza-beza. Jadi kalau individu yang skor rendah ini, kita seorang guru, kita boleh galakkan mereka atau bantu mereka untuk supaya contohnya mengikut ada jadual, supaya ada peraturan. Macam mana pun kita kena ada peraturan. Betul. Ya, contohnya bila berada di sekolah, ya, dalam kehidupan kita seharian, so kita kena ada peraturan. Okey. Jadi, Din, bukan kita nak kata struktur rendah ni murid itu tak okey. Tak berdisiplin, tak bagus. Tidak. Dan juga kalau kita tengok kepada contoh kerjayanya, individu yang suka bekerja sendiri, dan juga kita boleh katakan contoh pekerjaan ejen insurans. Ya, contoh kalau bekerja sendiri dia orang bebas. Ya, nak buat bila, tak terikat dengan orang lain, masa pun tak ada 8 ke 5 petang. Okey, itu untuk struktur tahap rendah, ya. Okey, struktur tahap sederhana adalah skornya adalah antara 40 dan juga sehingga 60%. Okey. Tafsiran dia adalah individu struktur berada di tahap sederhana. Ya, iaitu contoh kerjaya kita boleh lihat adalah juruang ataupun kerani. Mereka ini boleh mengikut peraturan dan melaksanakan tugas yang berulang-ulang. Tak ada masalah pun sebenarnya untuk melaksanakan itu. Dan dia ni kalau di kelompok murid boleh membantu guru mengikut peraturan guru yang ditetapkan, tidaklah melawan. Ya, dia boleh mengikut murid yang di tahap lebih sederhana. Ya. Baik. Okey, seterusnya kita ke struktur tinggi. Ya. Struktur tinggi antara skornya adalah 70 hingga 99%. Tafsirannya, individu suka kepada berstruktur, rutin dan terperinci, lebih gemarkan kerjaya yang memerlukan kekemasan, peraturan, ketelitian dan berulang-ulang. Jadi ciri-ciri murid ini adalah orang yang kemas, ada perancangan. Seperti yang kita bincangkan tadi lah, Din. Murid-murid ini dalam kelas tak ada masalah. Bagilah kerja yang sama pun, dia tak mengeluh. Cikgu bagilah harian benda yang sama, dia akan buat. Bagus, betul. Dan murid-murid ini seorang yang takut kan bila buat kesalahan. Contohnya tertinggal buku. Cikgu boleh tak nak pinjam phone? Saya tertinggal buku, nak suruh mak saya hantar. Punyalah dia takut kalau buat kesalahan. Ya, seorang yang struktur, dia mesti ada perancangan dia. Ya? Tak boleh salah. Ikut dia kena ikut. Okey. Contoh kerjaya dia kita boleh tengok adalah juru audit, accountant dan setiausaha. Kalau kita tengok accountant, kena teliti. Betul. Tersilap kalau salah, titik, habis. tersilap kosong kan. Okey. Jadi
kita tengok pula, Din, cikgu nak tunjukkan sedikit perbandingan. Okey, macam ni contoh perbandingan skor dia. Perbandingan skor. Kalau murid kita bandingkan dua kelas lah, Baik. kelas A dan kelas B. So kalaulah skor rendah itu ramai muridnya, kalau kita tengok skor rendah itu 50%, so ramai dekat situ, macam mana guru untuk menggilap ataupun guru nak melaksanakan PDP dalam kelas yang sebegini, yang ramai skor rendah, yang tak nak ikut peraturan, yang tak suka aktiviti berulang. Jadi aktiviti itu kena dipelbagaikan. Ya, dipelbagaikan, banyakkan aktiviti seperti game, ya, untuk murid tu tertarik dengan pengajaran itu, ya. Sebab mereka tak suka buat aktiviti yang berulang-ulang. Hari-hari yang sama je kan. Okey. Berbeza pula kalau kelas B itu, kalau skor tingginya adalah 60%. Dia memang boleh menerima arahan. Ya, arahan tu pun kena jelas dan ada langkah step by step. Orang berstruktur, kan? Okey. Kemudian ada perancangan, berpandu. Ya, jadi itulah yang kita boleh simpulkan, Din, apa yang dimaksudkan dengan konstruk struktur ini. Baik. Dan pentafsirannya sekali. Baik, semoga jelas, terutama sekali kepada mungkin ibu bapa yang turut menyertai kita pada hari ini, cikgu, menonton. Dan sekejap lagi kita sambung terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Baik, terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Saya Din bersama dengan Cikgu Nur Rashikin hari ini bercakap tentang pentaksiran psikometrik. Topik kita pada hari ini ialah inventory trait personality, struktur dan analytical. Bukan saja diperlukan pengetahuan ini oleh guru-guru, murid-murid, malah ibu bapa yang sedang menonton. Dan sekarang ini nak tanya juga cikgu, apa pula yang dimaksudkan dengan analytical? Okey, terima kasih, Din. Jadi kita masuk kepada struktur, kalau dalam konstruk ITP ni adalah konstruk yang ke-12, ya, iaitu analytical, ya. Kita tengok kepada maksudnya adalah individu yang sangat sensitif kepada persekitaran, suka membuat pemerhatian dan akan menganalisis sesuatu perkara sebelum membuat sesuatu keputusan, sukar mempercayai sesuatu tanpa fakta dan sangat berhati-hati dalam membuat keputusan. Okey, kalau kita boleh simpulkan, apa yang boleh kita simpulkan dengan orang analytical ni, Din? Bila cikgu kata sangat berhati-hati dalam membuat keputusan tadi tu pun, saya rasa dia lebih kepada macam takut juga untuk melanggar peraturan, cikgu. Ya, boleh juga. Dan dia seorang yang menganalisis, mengkaji dulu. Alert. Dia tak mempercayai sesuatu tanpa fakta. Awak nak cakap ni, awak kena ada fakta. Kalau tidak, saya tak percaya. Dan dia contohnya, bila dia melihat sesuatu perkara, dia akan ataupun dia nak membeli suatu barang, dia akan melihat dulu kandungan. Apa yang terkandung dalam kandungan tersebut. Bagus sih, cikgu. Mungkin dia ketelitian. Teliti, tak mempercayai mungkin berita-berita palsu. Dia periksa dulu. Okey, seterusnya, Din, kita melihat kepada tafsiran skor, iaitu tafsiran skor analitiki rendah, iaitu kita pergi kepada skor rendah. Okey, baik. 1 hingga 30% skornya adalah individu yang praktikal. Yang praktikal ni dia tidak berasaskan teori, dia suka buat perkara tersebut. Ya, kalau ikut dalam kelas tu, murid ni dia kurang nak belajar, ya, dia mesti belajar tapi mesti ada aktiviti. Diselang-seli dengan aktiviti. Aktiviti mungkin aktiviti di luar, bukan saja belajar. Ya, bukan di dalam kelas, dan bukan saja dalam kelas, Din, kita kena bawa dia keluar. Ya, mungkin ada pergerakan, kena ada pergerakan, ya. Kemudian tidak suka menganalisis dan kurang peka terhadap persekitaran. Kurang peka terhadap. Okey, sebenarnya, Din, untuk analitika rendah ini, selalunya murid-murid ini, terutama macam murid di tingkatan 4, kan, kita nak bantu mereka sebab mereka ini tidak sukakan teori. Jadi kita bantu mereka supaya memilih aliran seperti vocational.
Okey. Kan? Occasional. Jadi mereka boleh mengeluarkan idea mereka di situ, ya, melaksanakan kerja-kerja yang praktikal di situ, ya. Contohnya kerja otomotif, Okey. ya, khusus otomotif, aircon, ya, pembuatan perabot. Jadi ada belajarnya juga, teorinya ada juga, tapi lebih kepada praktikal. Ya, sebab kalau di college vocational contohnya dia kan ada bengkel. So lepas di kelas tu terus ke bengkel buat. Sebab tu kalau kita melihat Din, analitika rendah ni bila subjek contohnya RBT, reka bentuk teknologi. Ya, murid seronok sebab dia akan membuat sesuatu di dalam subjek tersebut, ya. Okey, bukan saja tidak terikat kepada teori saja semata-mata. Okey, contoh kerjaya dia kalau kita tengok adalah mekanik, operator mesin, ya, juruteknik elektronik. Okey, seterusnya Din, kita melihat kepada analitika sederhana, ya. Skor dia adalah antara 40 hingga 60%. Tafsirannya adalah tahap kepekaan dan pemerhatian terhadap persekitaran adalah sederhana. Murid itu mungkin seorang yang teoretikal dan praktikal. Dia balance. Seimbang, ya, seimbang. Boleh juga. Jadi maksudnya bila belajar itu dia boleh terima dan dia boleh praktikkan benda itu. Ya, okey. Kalau kita melihat kepada contoh kejayaan dia adalah jurutera, pengatur cara komputer, ahli bomba dan juga tentera. Okey, ya? Tentera pun termasuk juga je, Okey. Seterusnya adalah analitikal tinggi, Din. Kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan analitikal tinggi. Ini yang dapat markah-markah yang tinggi lah ni. Banyak markah dia. Tadi sederhana sampai 60%. Ya. Jadi untuk analitikal tinggi ni, skor dia adalah 70 hingga 99%. Baik. Kalau kita perhatikan, murid analitikal tinggi ni dia seorang yang peka terhadap persekitaran. Apa-apa yang terjadi di sekitar dia cepat tahu, ya, cepat bertindak, ya, suka membuat pemerhatian, menganalisis diri sendiri, orang lain dan persekitaran. Dan mereka ini perlu bukti sahih dan berasaskan fakta. Tak boleh tipu-tipu. Macam kita tengok video tadi, Din, kan mesti ada analisis. Kalau tidak, macam mana benda tu nak menjadi, ya. Dan seorang analytical tinggi ni, dia selagi tak dapat, selagi tak capai apa yang dia nak, selagi tu dia tak berputus asa. Ya, semangatnya tinggi. Ya. Dan juga kalau kita tengok kepada item analytical tadi, ada yang mengatakan suka mata pelajaran matematik. So macam mana murid yang analytical ini tinggi ini mencari penyelesaian walaupun serumit mana pun, kompleks soalan matematik. Kalau kita nak bandingkan dengan skor rendah tadi, kalau bila sebut matematik mungkin dia kurang minat. Kurang, kan? Jadi cikgu, seperanan guru, kita kena bagi tahu matematik ni penting, ya. Kita galakkan juga mereka untuk belajar ikut kemampuan mereka, ya. Dan kena berusahalah juga, ya, untuk mendapatkan keputusan dalam peperiksaan. Okey. Seterusnya, dan kita pergi kepada perbandingan, skor perbandingan konstruk analitikal ini, ya. Kalau kita tengok skor rendah, kelas B itu adalah 60%. Praktikal. So murid-murid dia 60% itu seorang yang praktikal, yang kena ada tugasan, guru kena menggunakan pelbagai kreativiti untuk aktiviti praktikal dalam kelas tersebut, ya, berbanding dengan kelas A, skor tinggi dia adalah teori. Ya, so teori dia tak ada masalah lah sebab murid itu memang seorang yang peka terhadap persekitaran dia, ya. Bila dapat perbandingan skor ni, cikgu, apa peranan kaunselor dan juga guru, Pak Cikgu, menentukan hala tuju murid tu? Okey, peranan kaunselor dia, peranan kaunselor berperanan menentukan agar pelajar menanam perasaan dan kepercayaan bahawa dirinya berkebolehan dan dihargai, ya. Kita kena bagi tahu mereka ni mempunyai kelebihan tersendiri. Skor rendah ke, skor tinggi ke, mereka ada kelebihan yang tersendiri, ya. Kemudian kaunselor bertanggungjawab menyebarkan maklumat tentang kepentingan inventory personality. Ya, kita kena bagi tahu mereka bila dia dah buat, kita kena tafsirkan depan mereka apa dapatan yang mereka dapat. Kena tafsir. Kena. Okey,
kemudian membincangkan hala tuju kerjaya murid berdasarkan analisis trait personality yang diperolehi. Jadi setiap personality kita boleh bincangkan apa hala tuju dia selepas ini. Okey, membantu guru menyediakan suasana pembelajaran yang sesuai berdasarkan analisis yang diperolehi. Seperti yang kita dah tengok sebelum ni tadi, Din, kita tunjukkan kepada guru ya, kelas ini keputusannya begini, skornya begini. Jadi guru dapat menggunakan strategi yang berbeza mengikut personality murid tadi. Okey, Din. Baik, itu peranan kaunselor dan juga guru. Diharap dengan penerangan daripada Cikgu Nur Rashikin sebentar tadi, ibu bapa pun dapat juga mainkan peranan bila dapat skor anak-anak itu sendiri bila di sekolah, terutama sekali tingkatan 2 dan juga tingkatan 4. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Rashikin dan juga terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Suhaili. Semoga apa yang dibincangkan kita pada hari ini iaitu pentaksiran psikometrik, inventory trait personality, konstruk, struktur dan analytical bermanfaat kepada guru-guru, ibu bapa dan juga murid-murid. Semoga berjumpa lagi. Saya Din, terus menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye-bye.